So maksudnya sekarang ni untuk mereka yang ada anak-anak lelaki yang masih kecil, suruh dia kumpul duit dia sekarang kan. Dia baru 7 tahun, dek kumpul RM1 sehari dek. Kau 27 nanti dah boleh kahwin terus. Itu dia. Hai, Assalamualaikum. Bersama lagi dengan Jantan Cakap Maskulin. Aku Bijo. Saya Ali. Saya Arif. Saya Oyen. Ya, okey. Semua khabar baik. Baik-baik. Tapi saya nak tanya, macam mana abang boleh berani pakai baju tu? Oh, berani sebab yalah juara 6 kali dia tak perlu mandi. Oh, okey. Saya Kita pakai tunggu bila masa yang ni pakai bila ni. nanti saya pakai. Aku tak nak tunggu dia pakai baju, aku nak tunggu dia keluar gua dulu. Okay, abang Bijo, hari ni tajuk kita apa? Okey, pertama sekali je. Selamat datang semua ke Jantan Cakap. Ini adalah ruang atau platform untuk kami lelaki-lelaki, terutamanya di dunia adiktif, berbincang dan berbahas dan bercakap dan memberi pandangan tentang apa juga isu-isu dan juga topik yang kita rasakan relevan dengan lelaki pada masa kini. Dan topik kali ni topik yang lebih lagi berkait dengan wanita je. Okey, kalau kau fikir-fikir balik kan, parent kau berkahwin pada usia berapa? Kau ingat? Jangan tanya. Diorang kahwin umur dia cakap umur 24, 25 dah kahwin lah. Lebih kurang tu lah. Macam aku sendiri, bapak aku umur 24, mak aku 21 kot. Mak ayah saya pernah ingat ayah saya cakap lepas STPM 18. 18-19. Oh. Jadi realiti zaman mereka sebenarnya, perbezaan zaman diorang dengan kita ni tak adalah jauh sangat, tak adalah beza sampai setengah abad. Tapi kenapa lelaki zaman sekarang kahwin lebih lambat? Itulah topik dia kita hari ni. Dah boleh jawab dah tu, dah tahu dah jawapannya. betul. Duit je gitu. Terus. Merujuk kepada kajian korelasi dan akibat perkahwinan tertunda di Malaysia oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (NPFDB), menyatakan purata umur perkahwinan bagi orang lelaki telah meningkat daripada 25.5 tahun daripada tahun 1970 kepada 28 tahun, dan ini adalah statistik pada tahun 2010. Bermakna secara logiknya dah 2023 mungkin angka tu dah bertambah naik, mungkin daripada 28 tu dah bertambah kepada 30 ke. So maksudnya 28 tu adalah minimum orang lelaki akan berkahwin? Purata. Purata. Oh, kebanyakan. Soalan pertama aku, Oish. macam aku dah kahwin, aku dah terlepas soalan ini. Macam Ali dan Oyen, macam Ali kau dah 27 kan? Secara Bila tu bang? Aku wakil keluarga kau. Bila nak kahwin? Dari segi orang cakap jawapan baiknya kita sebagai orang Islam, tak ada jodoh lagi. Tak ada jodoh. Ajal Tapi maut dia dekat dengan Tuhan. memang tapi di setiap perkara yang berlaku tu mesti ada sebab-sebab di belakangnya. Betul. Ini bukan pertanyaan setengah orang sensitif kan. Bila kenapa aku tak kahwin lagi? Sebenarnya kadang-kadang soalan itu sebenarnya bukan merujuk kepada kau ni tak kahwin lagi, bukan macam tu. Sometimes it's just a curiosity daripada orang. Macam kau ni kenapa tak kahwin lagi? Kena confess depan semua orang. Kenapa tu bang? Dia sebenarnya banyak faktor lah kan. Terutamanya daripada financial kan. Kita punya career. Bagi minta lah company bagi naik gaji gitu. Aku macam setuju dengan statement dia, tapi apalah. Tapi somebody yang baru berkahwin faham jugalah apa yang Ali cakap tadi lah, which is wang is one thing. Whether we agree ataupun apa pandangan kita pun, hantaran apa semua tu dah start naik. Kita boleh nampak orang minta 15,000, 20,000, 40,000 depending on tahap pendidikan. And setuju atau tidak tu lain cerita lah. Kita tak nak cerita pasal tu sangat lah. But it shows yang untuk a lot of lelaki, mungkin dia nak kahwin tu dia kena cari kerja dulu lah. Satu mencari kerja yang stable. Tu satu faktor yang buatkan mungkin lah lelaki dia lambatkan sedikit. Dan mungkin juga perubahan pandangan semasa lah. Mungkin certain lelaki rasa macam bila dah kahwin, yelah kita pun selalu berlawak pasal benda ni. I think
lawak yang orang Melayu selalu cakap lah kan, bila dah kahwin dia digari. I tak setuju. Ya, betul. Bagi my wife kat rumah kalau tengah mendengar, saya tak setuju. Perkahwinan tu Gari-gari ya. Gari-gari ni cerita yang bukan umum. Tak adalah, maksudnya dah lain. No, but betul lah, macam dia dah, mungkin certain lelaki bila dah dengar a lot of the older generation kata bila kahwin banyak restriksi, mungkin dia pun dah rasa mungkin better aku kahwin dengan lambat. Mungkin itu dia punya pandangan. I tak tahulah betul ke tidak. Mungkin Ali rasa macam tu kan. Mungkin dia kata aku nak bebas, aku nak bila orang ajak aku pergi futsal aku tak payah tanya siapa-siapa. Contoh, tak kata betul. Kalau Ali punya girlfriend tengah dengar, Ali kau single. Kau single. Kalau yang nak jadi Ali punya girlfriend, dia kat bawah ni. I rasa itu mungkin lah. Mungkin salah satu faktor. Kewangan tu jadi satu barrier yang menakutkan. Sebab yalah, bila kita dah kahwin, satu lagi benda kita kena jadi pemberi, yang beri nafkah kan. Kita start fikir dengan ekonomi yang sekarang ni, adakah kita boleh provide. Bila kita single, kita fikir pasal diri kita je. Nak beli baju ke makan apa semua untuk diri kita. Sebab bila kita berkahwin, kita kena fikir untuk kita punya pasangan. Rumah, bil, elektrik apa semua, bila dua orang lagi mahal. Mampu ke tidak, itu satu lagi faktor lah. Saya rasa boleh contribute kenapa dia makin lambat. Inflasi. Oh ya? Bila nak kahwin? Kalau ditanya soalan tu, saya rasa lambat lagi sebab saya masih lagi di awal 20-an. Berapa seawal 20 hari? Saya baru 24. 24. Single juga ke? Saya adalah partner saya. Baru nak promo dia punya IG. Tak boleh promo. Okay, macam saya punya pasangan, dia dah push lah untuk tunang. Harap saya punya tu tak tengok lah. Hati ni kalau dia tengok. So saya tak ada masalah untuk pergi rumah and tunang. Sebab duit semua dah okey lah. Tak adalah. Untuk tunang tu ada lah. Okay. Untuk tunang, untuk kahwin belum lagi. Tapi dia punya problem tu, sebab saya tak nak pergi awal umur 24 ni. Sebab bila saya pergi, saya macam tak ada benda nak present dekat family dia. Dia orang Negeri Sembilan. So dia punya adat tu lain sikit. Dia masih lagi masih lagi practice. Okay. So macam kakak ipar saya cakap, kalau orang Negeri Sembilan ni, kita datang nak berisik anak dia, dia akan tanya macam-macam. Kau ada tanah tak? Kau ada kereta tak? Aset apa kau ada? Cincin tunang tu mana receipt dia? So benda-benda tu buat saya jadi paranoid untuk pergi. Yes. Tapi benda ni boleh slow talk kan? Boleh slow talk. Tapi dengan dia okey. Dengan family dia saya tak sure lah. Boleh tu. Selalunya yang lebih-lebih ni selalu makcik-makcik dia. Okey, bercakap tentang bercakap tentang adat dan macam mana kehidupan zaman dulu. Adakah kehidupan generasi mak bapak kita is way more simpler, ataupun kita yang mengcomplicatedkan hidup kita zaman sekarang? Sebab dia orang dulu still nak kena kerja juga, kena cari duit juga, nak kena belajar juga. Tapi umur 21 dah kahwin, kadang-kadang dah ada anak seorang. Adakah generasi kita ni, generasi aku dan generasi kau merumitkan keadaan tu? Kalau macam pengalaman orang baru berkahwin, dia ada mix lah. Macam yang cakap tadi, adakah kita buat dia complicated? Ada part yang betul. Mungkin dari segi hantaran ke apa. And I tak salahkan siapa-siapa yang minta hantaran tinggi. Baguslah, maksudnya dia tahu value apa semua tu. But at the same time, bila permintaan tu menjadi terlalu mahal, menjadi satu barrier untuk pemuda lah yang nak cuba masuki dunia perkahwinan. Bila dia tengok alamak, kerja pun mungkin belum setahun jagung kan, tiba-tiba nak kena bayar RM50,000, RM40,000 and PTPTN lagi. Dia kata if ambil PTPTN apa semua beli kan, kereta ada loan. exactly. And like I said lah, dia macam kena pandai balance. And mungkin kena bawa berbincang dengan pasangan, dengan family pasangan, kurangkan sikit ke, ataupun beri. Sebab at the end of the day, kita nak perkahwinan tu sendiri, hantaran tu mungkin sebagai satu simbol buat mampu ataupun apa, yang itu mungkin kita boleh ketepikan sedikit lah. Kita nak pentingkan adalah perkahwinan dua orang yang saling cinta mencintai, menghalalkan kan. Jadi membina masjid. So kita tak nak dia terlalu complicated dari segi kewangan contohnya. At the same time, dengan ekonomi yang sekarang, dengan gaji minimum yang baru naik sikit je, rasa macam
susah jugalah. Macam saya cakap awal-awal tadi kan, nak kena tampung family ke apa semua kan, dia dah jadi mahal kat situ. Sebab tu tak, saya nak sentuh pasal gaji minimum tu sebenarnya. Sebab tu saya cakap dia financial consideration adalah satu benda yang kita orang muda nak kahwin ni, dia harus kita fikir 2-3 kali kan. Kan macam gaji. Kalau hantaran 20,000, 30,000, saving berapa tahun agak-agak nak boleh capai tahap tu kan. Takkan kita nak minta. Ada orang mungkin dia boleh loan dengan diorang punya parents ke apa kan, tapi ada orang dia kena usaha sendiri kan. So benda tu take time. Nak kumpul 20-30 ribu ni bukanlah satu benda yang senang. Tak, sebab tu aku cakap generasi sebelum kita having a simpler life. Bukan simpler tu maksud aku kehidupan dia orang mudah, tak. A certain things yang dia orang tak perlu hadap sangat. Contoh bagi aku lah, kita hidup dalam dunia inflation yang sangat teruk kan? Semua benda mahal. Zaman dulu mungkin tak seteruk sekarang. Contoh, kita tak boleh nak beza RM50 value sekarang dengan RM50 dulu lain. Dengan duit banyak tu, dulu kau dah boleh beli tanah ke dan orang zaman dulu pun ada banyak tanah. Sebab generasi mereka tak seramai sekarang kan. Sekarang dah beranak pinak, dah makin ramai kan. Faktor ekonomi tu bagi aku salah satu perkara yang paling obvious lah. Contohnya gaji RM3,000, kau nak bayar hutang PTPTN, kereta, hutang rumah, kereta, hutang rumah, nak kena bagi parent. Kalau monthly kau dapat simpan RM50, RM100, berapa kau nak cukup RM20,000 tu bila boleh kahwin? Itu yang jadi yang itu yang kalau kau menyimpan daripada umur 22, 21, umur 28, 29, 30 kau boleh kahwin. Sebab tu jadi lambat kan. Yeah, that's the thing. So maksudnya sekarang ni untuk mereka yang ada anak-anak lelaki yang masih kecil, suruh dah dia kumpul duit dari sekarang. Dia baru 7 tahun, dek kumpul RM1 sehari dek. Kau 27 nanti dah boleh kahwin terus. Itu bagi aku lah, kita tak boleh nak pukul rata semua lelaki tak nak kahwin sebab tu. Sebab ada juga lelaki yang dah settle down, dah hidup dah okey, hutang tak ada, tapi memilih untuk kahwin lambat. Apa punca? Saya ada seorang kawan. Dia dari segi financial dia memang tip top. Kerja pun dah stable, dah ada rumah, dah ada kereta. Cumanya dia kata dia tak nak kahwin awal sebab banyak lagi benda yang dia tak buat. Contoh dia suka travel. So dia habiskan masa muda dia pergi travel dengan kawan-kawan, pergi buat apa benda yang dia still tak boleh buat. Contoh macam tadi awal-awal Arif ada cakap, kita bila dah kahwin digari. So dia buat semua benda yang dia rasa akan digari. Akan digari lepas kahwin. So dia disclaimer, saya tak kata dia digari, saya kata saya tak setuju. Jangan dengar cakap Oyen. Bagi aku itu pun satu lagi orang cakap generational gap dari segi pemikiran. Orang dulu dia tak fikir pasal pasal diri. Zaman sekarang generasi kita dan generasi sekarang lah, it's about pasal kita. It's about me, apa yang aku nak, apa yang aku mahu. Actually kahwin ni sebenarnya bukan untuk kau je semata. Kahwin is untuk kau membina sebuah community. You are contributing something untuk community, keluarga. Kenapa, salah satu sebab kenapa lelaki kahwin lambat adalah sebab ekonomi. Tapi kalau kau betul ikut, orang cakap ikut sunnah, kau tak perlu belanja banyak pun kalau nak kahwin. Betul. Bang, itu saya nak masuk sikit lah. Yang single dia paling banyak tu, dia punya tu. Saya nak masuk sikit lah apa tu yang cakap tu. Dia cakap memanglah ikut sunnah, tapi bang, realitinya tak begitu. Realitinya orang masyarakat kita, terutamanya pakcik-makcik yang sedang melihat ni kan, kahwin mesti kena ada majlis kan. Itu semua benda adalah kos bang. Okey Raf, abang kahwin dulu berapa? Total cost saya nak tahu. Aku tak ingat dah. Tak ingat. Tapi roughly 30 berapa? lah. 30. Itu belum masuk hantaran. Oi, itu tu pun dah termasuk lah. Termasuk. Sekarang mungkin berbeza abang. Sekarang nak sewa dewan pun berapa, itu saya tengok 10k, 20k untuk dewan saja kan. Yang kau cerita ni sebenarnya dah masuk faktor luaran. Aku baru nak sentuh juga sebenarnya. Salah satu faktor lelaki kahwin lambat adalah sebab tekanan daripada kewangan nak langsungkan perkahwinan tu. Tapi orang cakap kalau kau betul nak suka sama suka,
Tapi itu yang membuatkan kahwin lambat bang sebenarnya bang. Ya. Ha. Tapi kalau dah cinta, kau kahwin buat biasa-biasa tak boleh. Bagi saya rasa kebanyakan pasangan yang belum berkahwin ataupun bakal berkahwin, kebanyakannya terutama lelaki memang sangat takut bila dia cerita pasal nak kahwin tu, waktu nak berkahwin tu, sebab situlah paling banyak makan kos. Memang kita cakap kalau suka sama suka buat majlis je lah, tapi kita nak jaga hati mak ayah kita. Mak ayah kita mestilah nak ada majlis yang macam at least dia boleh ajak semua kawan-kawan dia, tak ada semua, segelintir kawan-kawan dia, makcik-makcik kita, untuk kita bagi tahulah yang dah kahwin. Tapi benda tu yang sebenarnya membuatkan kita orang ni macam macam mana nak cari duit untuk yang ni. Tapi kita nak buat kecil-kecil je. Tapi satu benda lah untuk yang belum berkahwin ke apa, yang di rumah sana yang mendengar apa semua tu, one trend yang mungkin orang akan start suruh buat sekarang ialah ambil loan untuk kahwin. Yang itu again lah, I tak boleh nak, I'm not a financial expert, tak nak cakap apa perlu tak perlu, but elakkan lah. I think it's better, because you tak nak start your perkahwinan tu dengan berhutang. Betul. Itu dah satu hal lagi masalah tu kan. So I rasa mahal tu mahal, better bawa bincang, cuba je pujuk parents ke apa. Kalau diorang nak lebih-lebih gah, kena tolong lah sikit, sebab sekarang ni benda dah mahal kan. Kalau nak buat loan, janganlah paksa dia buat loan ni untuk parents ke apa, sebab yang last bukan parents yang bayar loan. Yang bayar loan tu still anak dia tu nanti. Yang ambil loan tu memang betul-betul raja sehari lah. Sehari je. Kalau kau dah pinjam 30-40 ribu, kau nak kena komit bulanan selepas kahwin. Itu belum cerita kau nak beli rumah, nak menyewa. Ia hanya menambahkan beban kau yang kau terikat beberapa tahun lagi. Kalau kau ada nak selepas tahun pertama kau dikurniakan anak, lagi makan kos. And also I think apa tu kita panggil awareness lah daripada pihak wanita pun satu juga, sebab dia orang pun tak nak memilih orang yang tidak bersedia. Dia orang pun dah tahu dia orang punya worth diri dia orang tu. Kenapa dia perlu bersama lelaki yang tak seberapa ready gitulah kan. So it's just perubahan dari segi budaya kita punya, like remaja dan yang pemuda-pemudi zaman sekarang lah. Itu je lah kot, tak ada lebih nak tambah. The way of life sekarang dah berubah. Dia dah berubah. Dia mungkin bunyi macam klise, tapi itulah realiti anak-anak muda yang zaman sekarang yang kena hadap. Sampai ada setengah sekarang nak kahwin, lepas balik kerja buat Grab. Kau ada member macam tu? Ada bang. Nampaklah struggle diorang kan. Orang yang kahwin ni, saya nampak hidup diorang macam masa diorang bujang dulu kan. Macam lepas diorang tapi pagi, petang, malam pun kerja kan, weekend pun kerja. Kesian lah sebenarnya, saya kesian. Tapi macam tak tahu lah. Sebab tu saya cakap, dia ada orang dia tak ready nak hadap benda-benda tu. Benda-benda macam tu kan. Diorang takut efek dari segi emosi diorang sendiri, mental diorang pun. Tapi macam saya nak bagi satu statement, bukan statement lah, pertanyaan. Tapi tak tahulah, takut kena kecam. Tapi kenapa macam saya nampak, apa, dia je kena kecam, bukan kita. Bukan kecam lah. Saya fokus kat dia dulu. Kebanyakan macam kalau perkahwinan ni kan, kebanyakan lah, tak semua. Kenapa macam kalau yang struggle tu lebih kepada lelaki je. Macam kalau kita tengok kan, Grab kan, yang pulun, yang cedok, semua lelaki. Adalah beberapa perempuan, tapi yang struggle tu memang lelaki. Kenapa Kecam dia. Perempuan netizen cancel dia. Perempuan just take je, tak give ke? No lah, I think macam yang cakap tadi, awareness satu kan. Yang itu memang something yang I rasa personally nampak. But you also have to understand, wanita especially when they start to age, diorang ni ada biological clock diorang yang diorang kena kejar, especially kalau diorang nak ada anak. So to expect them to just tunggu lelaki, memang tak akan dapat lah. And then lelaki pula nak mengharapkan bila yang kau kata struggle, kenapa nampak lelaki sahaja? Yang jaga rumah siapa? Suami kalau dah kerja 24 jam sehari, bagi lagi. Tak adalah. Bukanlah, maksudnya suami kalau dah kerja 24 jam sehari sampai ke malam kan, yang betul-betul menjaga rumah tangga dari segi kebersihan apa semua. Bila suami balik dah ada makanan ready untuk dia, ataupun something macam kopi apa kalau dah sampai kelewat malam, so isteri yang settle kan. Jadi kita tak nampak dari segi luaran, sebab kita nampak yang bekerja memang lelaki. Sebab itu memang dah dari segi agama pun kita tahu memang lelaki memberi nafkah. Tapi yang di belakang tabir, seperti mana kita kerja kat production, kita nampak yang belakang tabir ramai orang yang kita tak nampak pun, tapi diorang buat benda yang betul-betul essential. So aku rasa macam
kenapa lelaki tu nampak dia orang je struggle, sebab yang kat rumah bini dia tengah struggle. At least that's what I believe lah. Jawapan tu buatkan aku sedar aku akan kena kecam lah. Betul juga. Adalah. I understand the that kind of thinking bila sebab kau belum kahwin. So to you mungkin yang kau nampak bila kau order Grab, orang yang ambil mostly lelaki. So to you macam, oh kenapa lelaki je yang Grab, kenapa lelaki je lah move, rider apa semua. But bila macam aku dah kahwin, walaupun baru sekejap, aku nampak apa my wife buat kat rumah, macam mana dia jaga dari segi kebersihan apa semua. Sebab bila aku balik, let's say rumah tu tak kusut, so otak aku pun tak kusut. Sama orang cakap aku tak settle down lagi. Tapi sejauh mana settle down kau tu? Betul tak? Itu satu lagi kan. Berbeza penada aras. Sebab rasanya bila kita tanya ramai lelaki, dia kan kata aku tak ready kan. Tapi at the end of the day, kita sebenarnya takkan pernah ready tau. Kita macam dah rasa nak kahwin tu, if possible teruskan je lah. Jangan fikir aku tak ready lagi. Memang takkan ready. So kahwin je Bukan terus kahwin je. But tak adalah kau menganggur goyang kaki kat rumah. Mak aku nak kahwin. Tak ada. Maksudnya dah ready. Ada persiapan, dah start something. Orang cakap kau ada tanggungjawab pada diri sendiri, family. Maknanya kau dah ready. Pandai jaga diri, InsyaAllah okay, dah start dah tu. Cuma itulah, untuk dia kita kena promote lagi IG dia lagi sekali kat sini. Dia kalau nak tahu Ali poket tebal. Sebab tu lepas ni dia boleh belanja. Saya nak tambah satu. Saya defend diri dia. Ini bukan defend lah. Saya suka bila dengar Abang Pijo dia share dia punya wife dengan Abang Pijo dia punya understanding each other tu strong lah bond tu sebenarnya. So saya macam, sebab itu antara yang salah satu faktor bagi saya lah membuatkan saya kahwin lambat. Sebab nak kahwin cepat ni sebenarnya mudah je bang sebenarnya. Cuma nak kahwin dengan orang yang tepat tu susah. Setuju. Sebab kita nak kahwin lama sebenarnya. Kena Tinder lah. Masuk Tinder pula kita. Ali ni memilih orang ni. Susah. Okay. Tapi kan orang cakap zaman dulu nak cari jodoh ni macam kau jumpa budak kampung, kau jumpa dalam kampung sendiri lah kan. Sekarang dunia digital ni kau boleh kenal orang satu dunia. Orang cakap apa? The market itself terlalu besar. Facebook tapi dating. Kenapa lagi complicated? Sebenarnya bang, itu yang membuatkan lagi complicated. Sebab kita rasa kita ada banyak pilihan. Bahaya. Ini lelaki ke perempuan? Dua-dua. Dua-dua. Sebab saya rasa selagi kita macam kita dah ada apa ni, dating apps, apa semua social media, benda tu dia akan membuatkan kita lagi rasa tak apalah, banyak pilihan aku lagi. Dugaan tu lagi besar sebenarnya. Kenalah kuatkan iman. Kuatkan iman sebenarnya. Okey, bercakap pasal dugaan, kita sambung pada episod akan datang lah. Okey, itu saja daripada kami. Gentle Cakap, sebuah platform dan ruang di mana lelaki berkongsi apa sahaja isu untuk mengemukakan apa-apa pandangan, terutamanya dari kami di Nini Adiktif. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa share, subscribe, follow semua mana lah atas bawah. Pandai-pandai semua lah. platform digital maskulin. Sampai kita jumpa lagi. Ciao daripada kami. Ciao. Bye.